Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam takzim. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Maksudnya adalah percakapan yang kasar boleh merosakkan diri sendiri. Pulut ni jika dilihat dalam kamus ada beberapa makna. Yang pertama yang memang kita tahulah, iaitu sejenis beras ataupun beras pulut. Okey, yang kedua, getah yang ada pada tumbuh-tumbuhan untuk menjerat burung. Pulut sebenarnya digunakan untuk sebagai kiasan. Yang pertama, kiasan sebagai orang yang bermulut manis untuk memikat dan memujuk hati wanita. Pulut kan sifatnya melekat. Jadi orang yang manis membuatkan orang melekat pada dia. Dan untuk kiasan kedua, pulut juga digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan sesuatu yang pada zahirnya lain, pada dalamnya lain. Contohnya, kita berlagak seperti orang kaya, tetapi di dalamnya sebenarnya kita bukan orang kaya pun. Itu kiasan pulut. Jadi dalam konteks kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa ni, sebenarnya apa maksudnya? Adakah pulut merosakkan santan ataupun santan merosakkan pulut? Okey, yang ni sama-sama kita bongkar. Saya cuba buat beberapa pencarian dan saya jumpa satu video yang menarik lah. Ini bukan satu video, bila jumpa satu, saya jumpa banyaklah video rentetan daripada video pertama tu. Ini dikongsikan oleh rakan-rakan kita dari Indonesia dan tarikhnya tak begitu lama, tahun 2019. Untuk setakat ni, saya rasa apa yang saya akan terangkan itulah maksud sebenar yang dicuba disampaikan oleh peribahasa dalam bentuk pantun dua kerat tadi, iaitu kerana pulut santan binasa. Okey, pulut ni digunakan untuk menjerat burung, ataupun dalam kata lain, ia adalah gam yang digunakan untuk menjerat burung. Bahan yang digunakan ia mudah saja. Yang pertama adalah kita menggunakan getah daripada orang Indonesia sebut pokok benda ataupun pokok torok. Dalam konteks Malaysia, kalau tak salah saya, kita kalung ataupun terap. Pokoknya sangat tinggi. Kita akan takik di bahagian batang dia. Kita mungkin perlu manjat dan kita takik sedikit. Getah tu dia akan keluar. Kita akan ambil lidi dan kita akan balut getah yang keluar daripada kesan takikan tu pada lidi ataupun kayu tu dan kita kumpulkan. Kemudian kita akan panaskan menggunakan medium apalah, mungkin gunakan periuk atau menggunakan kuali sehingga cair sikit, dan kita akan campur dengan santan karet. Santan karet tu apa? Kat Malaysia kita panggil susu getah. Getah biasalah yang kita tahu tu. Orang Indonesia panggil santan karet. Mungkin kerana sifat yang samalah dengan santan kelapa yang kita perah tu, warnanya putih pekat. Santan karet ataupun susu getah tu digunakan untuk mencairkan sedikit getah daripada pokok benda ataupun torok itu tadi, dan akhirnya menjadi satu sebatian kita panggil pulut. Pulut ni kita akan letak di kayu ataupun lidi. Kita akan letak di pokok-pokok, dan burung yang singgah di pokok tu akan terlekatlah pada lidi yang ada getah tu. Santan karet ni asalnya adalah bahan yang baik, banyak kegunaan lah untuk buat tayar dan bahan getah yang lain, tetapi telah digunakan untuk campuran sebagai bahan campuran dalam pulut ataupun gam untuk menjerat burung itu tadi. Nak kata kat sini, getah yang banyak manfaatnya telah digunakan untuk merosakkan, untuk menjerat binatang. Pada asalnya saya sangkan ia adalah pulut makanan dan santan daripada kelapa, tapi mungkin perbezaan istilah yang digunakan oleh kawan kita di Indonesia dan Malaysia, atau mungkin juga istilah kita yang telah berubah. Kita lebih selesa menggunakan gam ataupun pelekat, jadi mereka masih menggunakan santan. Jadi sebab itulah kita ada sedikit sukar untuk memahami objek tersebut. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penerangan ini kita semua jelas. Mengambil iktibar daripada peribahasa ini, saya ingin memetik kata-kata daripada Ustaz Samsul Debak lah. Zaman ini adalah zamannya di mana kita boleh benci orang walaupun tak pernah jumpa. Itu mungkin juga pengaruh media sosial lah. Contohnya, saya post di Facebook, apalah jiran saya ni malam-malam
buka radio kuat-kuat, buka TV kuat-kuat, memekak, mengganggu jiran nak tidur. Dan orang yang tak tahu menahu, kawan-kawan saya pun komen, memang jiran saya pun sama. Orang lain komen, jiran tak fikir hal orang lain, fikirkan diri sendiri je. Jadi dalam contoh tu adalah contoh yang paling mudah lah. Orang yang komen tu tak kenal pun jiran saya yang buat bising tu. Tapi oleh sebab kata-kata saya dalam media sosial, menyebabkan orang yang tak kenal dah benci dia. Tolong hati-hati, jaga mulut, jaga akhlak, jangan sampai dia merosakkan diri dan jangan sampai dia merosakkan orang lain. Jika anda ada nak peribahasa ataupun pantun nak saya terangkan, boleh tulis di bahagian komen. Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tapai ubi, tapai pulut, rasa manis enak selalu. Jaga bahasa, jaga mulut, hidup bahagia, aman selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.